أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengaturkan kita untuk bersama di pagi ini untuk menyambung usaha kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dengan secara terperinci, kerana kalau ingin mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan, ya. Mungkin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sentiasa mengingat kembali apa yang dimaksudkan dengan mengenal kalimah-kalimah, ya, mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Saya akan kongsikan konsep pembelajaran. Di sini ada slide yang menunjukkan apa yang kita maksudkan dengan mengenal kalimah Al-Quran, ya. Okey, so saya kongsikan skrin sekarang. Okey, saya kongsikan skrin yang biasanya kita kongsikan dengan rakan-rakan kita yang baru menyertai program QHS. Tujuan kita iaitu mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. So ada 8 perkara yang telah disusun oleh QHS Academy untuk tuan-tuan boleh guna pakai, ya, untuk mengatakan saya sudah mengenal, ya, Quran, kalimah tu. Jadi ukurannya ialah kita senaraikan ada 8 perkara. 8 perkara tu maknanya bila kita kata kita mengenal, kita sebenarnya telah pun melakukan, ya, boleh melakukan. Bukan setakatnya kita rasa kita faham, ya, tak cukup. Sebab dalam pencapaian sesuatu yang kita usahakan tu, dia mesti ada ukuran dia, ya. Bukan setakat kita kata oh kita dah faham, ya. Dalam bahasa Inggerisnya dia panggilkan cognitive knowledge, ya, cognitive achievement. Bukan setakat kognitif ni lebih pada faham saja, ya, tetapi kita mau ukuran tu dalam bentuk ada 2 lagi yang dipanggilkan efektif, ya. Satu, efektif tu maknanya kita menjiwai dia, ya, bukan saja faham tetapi kita menjiwai dia. Itu pun tak cukup lagi, ya. 1 dan 2, kognitif dengan efektif, masih lagi tak mencukupi. Dia kena tambah 1 lagi, iaitu kita boleh demonstrasikan ataupun kita boleh terjemahkan dalam bentuk perlakuan. Jadi ketiga-tiga ni kena perlu ada. So bila kita kata kita faham, ya, setakat kita kata faham saja tak mencukupi. Sebab tu dalam kelas-kelas banyak kita buatkan latihan kepada peserta menerangkan sendiri, ya. Bukannya setakat mendengar dan memahami, tapi ukurannya ialah boleh menerangkannya, ya. Dan bukan setakat menerangkannya, kadang-kadang kena menulisnya, mengejakannya, berkongsikan dengan kawan-kawan kita yang lain. Itulah yang ketiga tu dipanggilkan psychomotor achievement, ya. Ukuran pertama ialah kognitif, kedua efektif, ketiga ialah psychomotor. Psychomotor ni apa maksud dia? Psychomotor ni maknanya kita boleh lakukan dengan tangan kita, ya, dengan tangan kita untuk mendemonstrasi yang kita betul-betul faham dengan kalimah, ya.
So yang pertama ukurannya ialah apabila kita sudah mengenal, kita kata kita boleh menerangkan, ya, di sini boleh menerangkan jenis dan wazan. Wazan tu ialah bentuk kalimah tu. Yang pertama sekali kita mesti setiap kalimah tu kita boleh menerangkan jenis dan wazan kalimah. Ya, katakanlah kalimah apa, yaktubuna, kalimah yaktubuna. So kita boleh menerangkan jenis dia. Jenisnya ialah fi'il mudhari' ma'lum wazan 1. Itu contohnya. Sebab kita dah mengenal, kita boleh menerangkan jenis dan wazannya. Ya, lepas tu sama ada kalau dia melibatkan kata nama, sama ada dia isim ma'rifah ataupun isim nakirah. Ya, dalam konteks yaktubuna tu dia tak berkaitan lah. Sebab apa? Sebab yaktubuna adalah fi'lun mudhari', ya. So dia tidak berlaku sama ada ma'rifah ataupun nakirah, ya. Ma'rifah dan nakirah hanyalah untuk kalimah kata nama, ya. Kemudian kita boleh menerangkan juga jantina dia, bilangan dia dan juga i'rab kalimah itu. Itulah dinamakan kita satu ukuran yang pertama, ya, mengenal, ya, mana kita boleh menerangkan kalimah tu dari jenis dia, dari wazan dia, daripada jantina dia, daripada bilangan dia dan i'rabnya, ya. Jadi yaktubuna tadi, apakah jantina dia? Dia adalah muzakkar, ya, muzakkar. Kemudian bilangan dia sebab ada ya di awal kalimah dengan waw nun di hujung kalimah tu, dia adalah jamak. Ya, yang jamak maknanya pelaku kepada perbuatan tu lebih daripada 2, maknanya ramailah, ya. Dan akhirnya i'rab kalimah yaktubuna tu adalah marfu'. So bermakna dia adalah satu fi'il mudhari' yang marfu', ya. Fi'il mudhari' ni ada 3 i'rab dia. Sama ada dia marfu' ataupun dia mansub ataupun dia majzum, ya. Semua tu kita boleh kenal dia. Okey. Dan yang kedua ialah bila kita kata kita sudah kenal, kita juga boleh mahir dan mengenal. Sepatutnya mengenal ni, mahir mengenai, betul lah. Okey, mahir mengenai peranan ataupun fungsi kalimah. Tak Najib tak dapat makan. Okey, kita mute kan. Okey. Jadi kita juga mahir mengenai peranan ataupun fungsi kalimah ataupun komponen kalimah, ya, berserta pertalian kalimah. Ini yang nombor 2. Ya, kalau satu kalimah tu terbabit dengan pertalian dipanggilkan idhafah. Ya, so apakah peranan idhafah di dalam ayat tu? Dan komponen dia. Komponen dia ialah mudhaf dan mudhafun ilaih, ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Macam mana kan peranan mudhaf dan mudhafun ilaih itu di dalam membina ayat itu. Itu yang nombor 2. Nombor 3, kita mahir dalam pembentukan kalimah, ya. Yaktubuna tadi kita boleh membuat, ya, pembentukan kalimahnya. Bukan setakat membuat, kita boleh demonstrate, ya. Kita boleh tunjukkan kepada rakan-rakan kita, tunjukkan kepada mereka-mereka yang mahu belajar, ya, macam manakah kalimah yaktubuna tadi dibentuk, yang bermula daripada 3 huruf akar, kemudian kata dasar, ya, kemudian kata terbitan, ya, serta acuan. Kita tahu macam mana nak menggunakan acuan, ya. Acuan tu kita dapati daripada template, ya, yang telah pun kita kongsikan kepada tuan-tuan semua, ya. So inilah acuan-acuan, ya, kata-kata terbitan di dalam kalimah Al-Quran. Okey. Okey,
Dan seterusnya boleh menterjemahkan kalimah, ya, iaitu memberi erti kepada kalimah. Bermakna kalau kita sudah boleh membuat pembentukan kalimah, kita kenal fungsi-fungsi dia, kita boleh menerangkan jenis dia, wazan dia, i'rab dia, kita boleh menterjemahkan kalimah tadi. Itulah ya 4 perkara yang pertama yang kita jadikan ukuran untuk mengatakan kita kenal kalimah, ya. Dan kita sambung lagi yang kelima, setiap kalimah tu dia juga terlibat dengan ilmu tajwid, ya, sama ada kalimah itu sendiri ataupun dia berkaitan dengan kalimah-kalimah seterusnya di dalam ayat itu. So dia mesti terbabit dengan ilmu tajwid, ya. Jadi kita juga mahir, ya, dengan aspek ilmu tajwid, bermula dengan huruf hijaiyahnya, makhraj, ya, sifat huruf dan juga hukum-hukum tajwid yang berkaitan, ya. Apakah contoh-contoh hukum tajwid berkaitan? Kalau sebagai yang tadi, yaktubuna, bergantung kepada apakah kalimah sebelum ataupun selepasnya. Hukum-hukum tajwid itu sebagai contoh ialah dia ada melibatkan hukum mad, ya. Mad iaitu hukum memanjangkan bunyi huruf-huruf di dalam kalimah itu, ya. So biasanya kalau kita membaca yaktubuna tu secara waqaf, so kita akan berhenti dengan mad arid lisukun, ya. Mad arid lisukun. Itulah salah satu daripada hukum tajwid yang berkaitan. Bagaimana pula makhraj dan sifat huruf? Sebagai contoh, makhraj, situ terdapat huruf kaf yang sukun, ya. Kaf yang sukun tu dia ada makhraj dia, macam mana cara mengeluarkan bunyi, dan sifat dia macam manakah sifat huruf tu ketika ia dibunyikan. Itulah dimasukkan makhraj. Kaf adalah salah satu daripada huruf hijaiyah, ya, dan makhrajnya terlibat dengan mengeluarkan suara dan udara serta menggerakkan ataupun mengangkat belakang lidah, ya, ataupun pangkal lidah ke atas, ke langit-langit atas. Itu bahagian makhraj. Sifat dia pula, huruf kaf yang sukun tu banyak, dia ada berapa? Ada 5 sifat berlawanan, ya, yang perlu kita ketahui, sebab bila kita membacanya nanti kita kena zahirkan, ya, sifat-sifatnya. Salah satu sifat yang utama kepada huruf kaf ni ialah sifat hamas. Kaf yang sukun tu kita kena hamaskan dia, ya, yak. So kita hamaskan dia. Dan yang kedua, dia mempunyai sifat apa? Syiddah. Syiddah, ya. Itu sifat yang kedua. Dan dia juga dalam keadaan membacanya, menyebutnya dalam keadaan merendah, iaitu istifal dan infitah, ya. Istifal merendah, infitah dalam keadaan terbuka, dan akhir sekali dia mempunyai sifat ismad, ya, ismad, sad, ya. Dengan sad tu kena tebalkan, ya, bukannya is. Kalau ismad itu salah, ya, dia sin. Dia ismad ni sad. Jadi pastikan tebal menyebut huruf sad tu, ya. Ismad dia dalam keadaan yang tertegah daripada keluar dengan licin, ya. Kerana lawan dia, makna dia tidak tertegah, tapi dia ni sebab kedudukan dia, makhrajnya ada di belakang, ya, di pangkal lidah tu. Jadi dia punya sifat ismat yang tidak, dia sedikit tertegah dalam mengeluarkannya berbanding dengan huruf-huruf lain yang ada sifat izlaq, ya. Kalau yang sifat izlaq tu dia lebih dia tidak tertegah, dalam mengeluarkan bunyi hurufnya. Itulah di antara contoh-contoh apa yang kita masukkan dengan makhraj dan sifat huruf. Yang ini imbasan kembali saja, ya. Jangan kita terlupa. Dalam kita kata kita belajar, adakah kita betul-betul mengenalnya? Dia kena ada ukuran dia, ya. Tuan-tuan kena praktis, ya. Apa-apa yang sudah belajar tu
praktiskan 8 perkara ni. Pastikan kita setiap yang 8 ni kita lulus ya kepada setiap kalimah. Yang keenam, kita boleh mengeja kalimah secara oral. Maknanya tanpa kita melihat kalimah tu, kita boleh mengejanya secara oral ya. Iaitu contohnya kalau yaktubuna tadi, macam mana pengejaan dia ialah ya baris atas, kaf yang sukun, ta baris depan, ba baris depan diikuti oleh waw mat dan diikuti oleh nun yang fathah. Itu maksudnya kita boleh mengeja. Kalau kita boleh mengeja tanpa kita melihat kalimah tu, itu salah satu daripada indikator ataupun ukuran yang kita kenal ya. Kalau kita boleh yang lain-lain tu tiba mengeja tak boleh. Itu makna kita belum lagi kenal. Ada lagi aspek-aspek yang tertinggal. Ya. Dan yang ketujuh, bila kita boleh mengeja tu, sepatutnya sudah tentu kita boleh menulis dia. Ya, menulis tu sama ada kita menulis dengan tangan, iaitu atas kertas, ataupun kita menulis menggunakan digital tool, ya, digital keyboard yang selalu kita kongsikan ialah Lexilogos Arabic Keyboard. Ya, type dia, tulis dia, ya, tanpa melihat dia. Itulah makna kita sudah mengenal, kita boleh mengeja setiap kalimah dan kita boleh menulisnya sekali ya, iaitu ukuran yang ketujuh, kriteria yang ketujuh. So dia ada 8 semuanya ya. So dan 8 kalimah tu kalau kita kata sudah mengenal, jadi kita boleh menjawab semua soalan-soalan berkaitan dengan kalimah. Ya, kalau ayat berkaitan dengan ayat tersebut ya. Yaktubuna, kalau ada soalan daripada rakan-rakan kita ya, apakah tanda dia i'rabnya yang marfu sebagai contohnya ya soalannya. Apakah tadi kita kata dia adalah fi'il mudhari' yang marfu. Jadi apakah tanda dia? Macam mana kita mengenal yang itu adalah kalimah jamak fi'il mudhari' jamak yang marfu? Ya, itu soalan dia. Ya, so jawapan kepada soalan tu ialah kita katakan tanda kepada kalimah yaktubuna fi'il mudhari' jamak yang marfu ialah huruf ba tu berbaris hadapan di dalam kalimah tu, kemudian diikuti dengan tambahan ataupun imbuhan waw dan non alif. Ya, ba baris hadapan dan diikuti dengan waw tu waw mad dan non berbaris atas yang di hujung tu ya, buna. Itulah dia punya tanda menunjukkan kalimah tu adalah kalimah fi'il mudhari' jamak yang marfu. Itulah ya sebagai contoh ya apa yang dimasukkan. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan ya, bukan hafal ya. Saya biasanya saya tak galakkan tuan-tuan hafal. Hayati, itu dipanggil ya. Hayati itu bermakna 8 perkara ni tuan-tuan sudah betul-betul faham dan abadikan dalam fikiran dan minda dan hati kita. Ya, bukannya hafal. Ya, saya tak galakkan tuan-tuan menghafal sebab penghafalan ni kita ada limitation ya. Manusia ni dia cepat lupa. So yang penting ialah fahamkan dan hayati dia. Hayati itu bermaksud apa? Hayati itu maknanya kita apply dia. Ya. Dia apply, dia tidak akan lupa. Kalau kita hafal dia banyak kali pun dan kita tak apply, nanti dia akan lupa ya. Dia akan lupa. Pagi ni kita dah rekod ke tadi? Dah rekod. Sudah ya? Ya. Okey. Okey, itu sebagai imbasannya. Pastikan tuan-tuan jadikan ini apa kata tu background info ya, sebagai sokongan sentiasa. Bila kita kata kita mengenal kalimah apa dia, itulah 8 perkara ya. Jadikan dia
satu penghayatan, maknanya kita apply dia. Bila kita apply dia, insyaAllah kita tidak akan lupa dia, ya. Okey, kita sambungkan terus dengan perkongsian kita dengan ayat yang kita bincangkan di dalam dalam korpus tu, iaitu 21, 25. Masih lagi 21, 25. Besarkan sikit. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. Yang kita sudah sampai ke minhum, yang mana kita telah berkongsikan pada hari Jumaat. Kalau kita nak kongsikan balik, yang kita telah simpan dia di dalam print screen, ya. Kita tekan print screen tu, so dia simpan dalam screenshot. Kita boleh dapatkan semula untuk seterusnya membincangkan, ya. Jadi minhum ialah apa? Harfun min adalah harfun jar, hum ialah isim ma'rifah dhamir muzakkar ghaibun, jamak yang mabni, ya. Mabni maknanya hum ni tidak ditukarkan barisnya dengan pengaruh min, ya. Dia tidak menukar tulis baris, ya. Walaupun dia bertukar dari segi i'rabnya, ya. I'rabnya bertukar daripada marfu' kepada majrur, ya. Sebab min adalah harfun jar, jadi bila ada harfun jar, dia akan memajrurkan kalimah selepasnya, ya. Jadi pertalian di antara min dengan hum ni dalam kalimah ni kita panggil dia jar wa majrur, ya. Jar wa majrur. Okey. Di mana kita boleh lihat ada tak tempat lain jar majrur di dalam ayat ni? Ada, ya, iaitu di sini, ya. Di sini tuan-tuan lihat juga ada sekali lagi min digunakan. So bila ada min bermakna berlaku juga jar wa majrur. So, di manakah jar wa majrur tu? Ialah yang ni. Min sampai duni, tidak termasuk hi, ya. Tidak termasuk hi. Min duni, sebab tu nun ni berbaris bawah menunjukkan duni adalah isim yang majrur, ya. Duni dia adalah mu'rab. Jadi nun tu boleh bertukar, ya, daripada dunu, duna dan duni. So dia boleh mengambil baris bawah. Tetapi hum tidak boleh mengambil baris bawah sebab dia adalah kalimah yang mabni, ya. Kita panggil kalimah yang mabni, ya. So pertalian sama. Sini minhum ialah jar wa majrur, ya. Min duni pun jar wa majrur juga, ya. Cuma satu membabitkan kalimah yang mabni, satu lagi yang mu'rab. Kita panggilkan mu'rab, ya. Itu dalam menjelaskan minhum di sini, ya. Selepas tu kita boleh teruskan dengan inilah. So ini tuan-tuan dan puan-puan pun sudah kenal pun, ya, iaitu ini tu ialah apa? Daripada inna. Inna hamzah qata' berbaris bawah dengan nun tasydid baris atas tanpa alif, ya. Inna tanpa alif lah. Itu dinamakan harfun taukid, ya. Dia adalah harfun taukid. Kemudian dia bersama dengan ya mutakallim. Yang ni hujung ni dipanggilkan ya mutakallim. Ya aku. Mutakallim tu ialah isim dhamir aku, ya. Jadi dia disambungkan sekali. So bila dia bersambungkan sekali, nun tu tidak boleh mengambil baris atas sebab dia mengikuti ya yang mutakallim tadi. So nun tu kenalah mengambil baris kasrah, ya, bukannya baris atas, ya. Walaupun original dia baris atas, tapi dia kita panggil dia dipaksa, ya.
Dia dipaksa untuk mengambil baris bawah, kalau tidak akan bercanggah dengan hukum tajwid. Ya, hukum tajwid, hukum mat. Ya yang mutakalim tu huruf sebelumnya mestilah mengambil baris kasrah. Jadi itulah sebabnya kenapa ini bukannya inna, ya. So yang kita nak bincangkan sekarang ni yang ini, iaitu tandakan dia ini, ya. So dia ada dua komponen tu, ya. Komponen yang pertama tu asalnya ialah inna, tetapi bila dia bertemu dengan ya mutakallim yang kedua tu, ya tu akan menyebabkan na tadi menjadi ni. Jadilah inni. Ini. Dalam penulisan sepatutnya ya mad, dia ya mutakalim sekarang sudah menjadi ya mad, ya, memanjangkan huruf nun yang berbaris kasrah. Dan sepatutnya di atas ya ni ada tanda panjang, ya, tanda panjang kerana ya mad bertemu dengan hamzah qata, ya. So dia melibatkan mad jaiz munfasil yang biasanya dibacakan 4 ataupun 5 harakat. Tetapi keyboard kita ni tak ada ya yang tanda panjang, ya. Jadi sebab tu kita tak dapat menuliskan ya tanda panjang. Sepatutnya dia kena ada tanda panjang, ya, sebab sudah melibatkan mad jaiz munfasil, ya. Dia munfasil, apa maksud dia? Ya mad ni dengan hamzah qata ni bukannya di dalam satu kalimah. Dia di dalam kalimah yang berasingan, ya. Itulah dinamakan mad jaiz munfasil, ya. Okey. Dan dari segi nahu, dari segi bahasa, tata cara bahasa, ini adalah kalimah harfun nasab, ya, harfun nasab, iaitu dia memansubkan isim selepasnya. Jadi tuan-tuan, nun ni, ya, nun ya ni, dia dia banyak. Kalau kita nak terangkan ya ni, ya, mungkin kita terangkan sekarang supaya kita dapat maklumat yang lebih, ya. Ya ni, yang pertamanya dia adalah, kita letakkan sini, dia adalah ya mutakallim yang bermakna aku. Okey. Kemudian dia juga dalam konteks kalimah ini, dia juga kita panggil dia isim inna, ya, isim inna. Sebab kalimah sebelumnya itu inna. Jadi inna dia ada isim dia. Apabila kalimah selepasnya adalah kalimah kata nama, jadi kata nama tu ataupun isim tu dipanggilkan isim inna. Dan isim inna dia mesti yang mansub. Ya, walaupun dia ya tu tidak berbaris, ya, tidak berbaris, tapi ciri dia adalah mansub, ya, kerana kalimah inna adalah harfun taukid dan juga harfun nasab yang memansubkan isimnya dan merafa'kan, ya, ataupun memarfu'kan khabarnya, ya, memarfu'kan khabarnya. Itulah peranan isim inna dalam tata cara bahasa, ya, bahasa Arab, ya. Okey. So kalau kita nak tandakan dengan arrow, ya, kita tukar warna hijau. So apa yang penangan ni adalah untuk ya ni, ya. Ya mutakallim tu adalah aku, ya. Mutakallim sebenarnya isim dhamir lah, is a pronoun, ya. Pronoun yang menunjuk kepada aku,
dan dia juga berperanan dalam konteks ini sebagai isim inna yang mansub. Jadi inni ni yang tuan-tuan lihat inni tu kita boleh terangkan juga, kita masukkan satu teks lagi. Ya, teks di atas ni. Ya, inni tu adalah harfun taukid dan nasab. Dia ada dua peranan tu. Satu dia taukid, iaitu memberi makna sesungguhnya. Kemudian dia juga memansubkan isim dia. Ya. Okey, kalau kita nak sambung nasab tu yang memansubkan. Okey, isimnya dan merofakkan, ya, merofak, kita guna marfu' lah senang, memarfu'kan khabarnya. Inilah peranan kalimah harfun inna, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. So yang ni merujuk kepada mana, kita naikkan ke atas sikit, dia merujukkan kepada ini ni, ya, ini. Yang kita lihat ini tu sebenarnya dia adalah inna, ya. Okey, kita bawa bawah sikit. Select. Okay, panjangkan sikit. Oh, padam pula ya teks dia. Buat sekali lagi. Apa tadi? Harfun inna dan harfun taukid, ya. Inna adalah harfun taukid dan nasab. N-A tak payah besar, N-A-S-O-B. Kenapa S besar? Kerana dia huruf short, ya. Nasab yang memansubkan isimnya dan memarfu'kan khabarnya. Ya. So, manakah isimnya? Ya mutakalim tu adalah isim kepada inna. Jadilah dia isim inna yang mansub. Sebab tu di sini penerangan dia, ya mutakalim tu adalah isim inna yang mansub, ya. Tolak kita sikit. Okey, tu penambahan apa kita untuk hari ini kepada kalimah ini, ya. Nanti kita akan lihat, cuba kena pasti di manakah khabarnya, ya. Sebenarnya khabar di dalam ayat ni dia tidak ada, ya. Khabar tu dia panggil mahzufah, ya. Khabarnya tidak dinyatakan, ya, telah digugurkan, ya. Tak semestinya dalam satu ayat tu perlu ada khabar, ya. Walaupun ada isim inna tu, ya, tetapi khabarnya tidak ada. Macam mana kita nak mengenal khabar? Khabar tu ialah cerita ataupun penerangan kepada isim inna. So isim inna ialah ya mutakalim tu yang bermakna aku, ya. Jadi di dalam ayat ni kita tidak ada tengok cerita tentang aku tu. Dia hanya mengatakan sesungguhnya aku, ya. Sesungguhnya aku. Jadi ilahun, ya, okey, dalam konteks ni kemungkinan ilahun tu menjadi khabarnya sebab dia nak menerangkan
aku tu, ya. Kadang-kadang dia dimaksudkan. So kita tengok di sini dalam konteks ni aku tu juga diterangkan sebagai ilahun. Maknanya orang ni mengaku, dia mengatakan aku ni ialah Allah, ya. Bukan Allah, Tuhan. Ilahun tu maknanya ilahun tu ialah cerita kepada aku dalam konteks ayat ni. So ilahun tu boleh menjadi khobarnya, ya. Khobarnya, sebab itu dia mengambil baris dhammatain itu menunjukkan i'rabnya yang marfu', ya. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita boleh simpan ni. Sekali lagi kita boleh pakai print screen, ya, print screen. Jadi dia simpan di dalam screenshot tu. Kalau kita nak rujuknya kembali untuk perbincangan besok, kita boleh gunakan perbincangan tu. Kita akan tambah lagi dia punya nota-nota, ya, dan perbahasan. Kalau perlu kita masukkan balik tulisan ni di dalam Lexilogos, ya. Ini masih lagi di dalam screenshot, ya, yang berbentuk image, ya. Screenshot ni sebenarnya kalau kita nak nak potongkan dia, ya, kita boleh buang, ya, bahagian-bahagian yang tidak perlu tu, supaya dia lebih luas lagi, ya, untuk kita teruskan perbincangan, ya. Doktor, boleh tak kita panggil ini itu sebagai mubtada? Boleh tak kita panggil ini itu sebagai mubtada? Tak boleh. Tak boleh, ya, sebab dia bukan. Okey. Mubtada ialah apa? Subject matter, ya. Subject matter. So dia bukan subject matter, dia harfun taukid. Harfun taukid biasanya tidak mengambil peranan sebagai subjek, ya. So mubtada biasanya subjek dan dia mengambil i'rab yang marfu', kerana mubtada ni dia adalah apa dipanggil tu? Ya, dia mengambil i'rab yang marfu', ya. Mubtada mengambil marfu' sebab dia nak memulakan ya, satu ayat baru ataupun cerita baru dalam ayat tu. So dia akan mengambil bentuk i'rab yang marfu' dan dia biasanya adalah subjek, ya. So subjek ni dalam bentuk isim biasanya, ya. Isim-isim yang tertentu dalam bentuk kita panggilkan nominative sentence. Tu yang lebih tepatlah. Ayat nominatif, ayat yang rafa', ya, ayat marfu', dia memulakan ayat tu nak menceritakan perihal dia, ya. Kalau ada apa? Kalau kalau ada amil lain tu, dia menjadi amil lah kepada dia dan dia bukannya mubtada. Prof, dalam ayat ni Prof, tak ada mubtada ke? Tak ada subjek ke? Mana? Dalam ayat ni lah. Tak ada subjek? Mubtada tu, maksudnya kalau macam kita dalam bahasa Melayu kan, ada subjek, ada predikat kan. Kalau macam ayat ni tak semestinya ada ke? Kalau nak bahas dari segi mubtada, man ni boleh. Man ni boleh berfungsi sebagai mubtada sebab dia ayat ni ayat nominatif ni. Ya. Dia isim maksud ayat tak semestinya ada mubtada lah. Tengok pada konteks ayat. Kadang-kadang tak semestinya ada. Katakanlah tak ada man ni, katakanlah ayat tu terus, ya. Wa yaqulu minhum. Katakanlah wa yaqu tak ada man kan. So kalau tak ada man, mana tak ada subjek lah. So kalau kita nak bincang dari segi mubtada, man ni sebenarnya boleh jadi mubtada. Kalau definitionnya, kalau kita nak tengok dia punya i'rab, mubtada tu marfu', tapi dalam man ni tak ada marfu' lah. Sebab yang ni marfu', memang man ni marfu' ni. Dia status je lah sebab dia tak nampak marfu' sebab dia mabni. Dia mabni. Okey. Ejaan man tidak boleh tukar taruh baris depan, ya.
manu ke tak ada ya. Dia tetap sukun, dia kalimah yang mabni, tapi status dia dalam ayat ni ya, dia adalah nominatif ni, ayat yang nominatif. Cuma dia tidak ada khabar dia. Mubtada kadang-kadang ada khabar, tak ada khabar. Khabar tu apa? Khabar tu ialah cerita kepada man tadilah. Ya. Jadi dia tak ada khabar ni, dia terus kepada kata kerja dia, apa yang dia buat, iaitu yaqul. Ya. So maknanya kalau nak masukkan mubtada, dia ada tambahan aspek dia lagi lah. Yang fokus sebenarnya dia bukan, fokus di sini bukannya dia sebagai mubtada ya. Fokus dia ialah syartun. Menjadikan dia isim syartun. Nak menjadikan ayat ni dalam bentuk ayat syartun. Itulah sebab kita terangkan dulu man tu isim syartun yang membuatkan fi'il mudhari' selepasnya menjadi majzum. Okey, terima kasih Prof. Okay, sama. Doktor, tadi doktor nyatakan kalau khabar yang tidak dinyatakan atau yang digugurkan, ada perkataan apa yang doktor sebut tadi tu? Apa dia? Khabar yang tidak dinyatakan atau digugurkan tu, ada perkataan tu. Mahzuf. Macam mana ejaannya? Mim, kha, zal, waw, fa ya. Biasanya mahzufah. Mim, kha, zal, waw dengan fa, lepas tu ta marbutah, mahzufatun. Itu asal dia lah. Daripada perkataan khazaf ya. Khazaf ni menggugurkan. Mahzufah maknanya telah digugurkan lah. Gugurkan. Okay. Kha. Okey. Mim, kha. Mim, kha. Okey. Terima kasih. Kha yang bertitik tu kan. Kha mahzufah. Mahzufah. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, insyaAllah kita sampai perkongsian kita di sini dulu. Dan kita akan sambung semula besok untuk melihat kalimah-kalimah dalam ayat tu. Dan kita habiskan ya. Kalau boleh kita habiskan 1 hari 2 hari ini. Itu dah kita akan pergi ke ayat yang seterusnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.